Tapi apa yang peliknya dalam situasi pembunuhan tu, Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Acha here. Okay, video kali ni Acha nak cerita pasal buku. Tajuk dia tajuk dia tajuk dia The Silent Patient. Buku ni ditulis oleh Alex Michael Lights. Buku ni pernah jadi fenomena pada tahun 2019 sebab buku ni diterbitkan pada tahun 2019 lah. Dan buku ni macam jadi satu favourite lah. Memang buku ni ramai lah orang share, suruh baca, kata buku ni best, dia punya plot twist dia best. So Acha pun belilah buku ni. Selalunya buku yang Acha baca Acha akan baca soft copy. Tapi buku ni sebab ramai sangat review kata buku ni best, jadi Acha macam excited sangat, so beli hard copy. Okay, sinopsis cerita ni menceritakan tentang 6 tahun dulu ada seorang pelukis terkenal ni, nama dia Elisha. Elisha ni memang dia ada perfect life, perfect husband, tapi satu hari tu hidup dia end up with tragedy, di mana dia telah membunuh suami dia yang seorang yang terkenal juga, nama Gabriel. Tapi apa yang peliknya, lepas dia bunuh suami dia ni, dia tak cakap sepatah haram pun. Elisha ni, dia bunuh husband dia dengan cara dia tembak husband dia dekat kepala. Tapi apa yang peliknya, situasi pembunuhan tu. So for those readers, spoiler alert. Cerita ni menceritakan tentang seorang perempuan ni, dia adalah pelukis yang terkenal lah, nama dia Elisha. Elisha ni dia ada seorang husband yang nama dia Gabriel. Gabriel ni pun famous juga. Dia merupakan fotografer model lah. Pada satu malam, polis terima satu panggilan daripada jiran Elisha dan Gabriel ni, mengatakan mereka ni dengar bunyi tembakan dekat rumah mereka ni. Bila polis mai, apa yang polis nampak dekat rumah mereka ni macam pintu terbuka tau. And then rumah dia gelap. Waktu polis masuk, the first thing yang polis nampak adalah Elisha ni, dia berdiri tegak macam dia kaku, macam dia tengah tenung something. Dan Elisha ni dalam keadaan berlumuran darah. Dan dekat tangan dia tu macam ada kesan ni lah, kesan potong lah dekat pergelangan tangan dia tu. Depan si Elisha ni adalah suami dia, Gabriel. Keadaan suami Elisha, si Gabriel ni, dia duduk dekat atas kursi, di mana tangan dia kiri kanan diikat dan kaki dia pun diikat. Dan polis nampak ada kesan tembakan dekat kepala si Gabriel ni. Dan percikan darah lah, macam penuh lah darah dekat dinding ni, dengan otak isi rambut Gabriel ni lah. Lepas tu polis nampak ada pistol yang duduk, tak adalah duduk dekat dengan Elisha ni, tapi macam berdekatan lah dengan Elisha ni. Lepas tu sebabkan Elisha ni dalam lumuran darah, polis tak nampak ada kesan potong dekat tangan dia tu. Bila polis nampak, baru polis perasan dekat kaki dia ada pisau. Bila polis nampak macam tu, so polis ni pun cepat-cepat lah bawa Elisha ni untuk dirawat. Tapi Elisha ni dia macam dia lawan, dia macam tak mau dirawat. Dia macam menggelumpuk lah, macam jangan rawat aku macam tu. Lepas kejadian tu, polis pun mulalah soal siasat si Elisha ni. Tapi yang peliknya, Elisha ni dia memang tak cakap sepatah haram pun. Dia duduk kaku, macam dia tenung je, macam tenung dinding macam tu je. Jadi macam polis macam tak boleh nak buat apa tau. Disebabkan polis terima respon macam tu, jadi polis pun tak boleh nak kumpul bukti. Jadi apa yang polis boleh buat adalah mereka terpaksa lah lepaskan Elisha ni sehinggalah perbicaraan dalam mahkamah. Dalam masa nak tunggu perbicaraan si Elisha ni dia dirawat lah oleh nurse. And then nurse ni pun macam bagi tahu lah polis, kata Elisha ni dia tak makan, tak minum, memang tak respon, tak bercakap sepatah haram pun. Lepas tu apa yang
peliknya si Alicia, tak adalah pelik, apa yang lainnya, Alicia ni dia lukis satu lukisan yang bentuk dia adalah self portrait, dan dekat bawah lukisan tu biasanya kan pelukis kan dia akan sign nama dia, nama signature dia. Tapi Alicia ni dekat bawah tu dia bubuh nama Alcestis. Itulah kot sebutan dia, Alcestis. Apa maksud Alcestis ni? Alcestis ni hopefully sebutan ni betul lah. Alcestis ni merupakan seorang goddess of Greek yang mengorbankan diri dia untuk mati di pihak suami dia. Dan lepas tu Alcestis ni pun dia tak bercakap sepatah haram pun. Ni kira sikit je lah fakta yang diceritakan about Alcestis ni dalam buku ni. Berbalik kepada self portrait yang Alicia ni lukis. Okay, rupa self portrait ni dia lukis diri dia tengah melukis. Alicia ni dia lukis diri dia tengah melukis, tapi lukisan yang dia tengah lukis tu, canvas tu kosong, putih, tak ada apa. Dan dekat brush yang dia pegang tu, dia ada pegang brush tau. Dekat ni dalam lukisan tu, dia pegang brush, dan brush tu ada cat warna merah yang menitik. Yang menitik dekat lantai lah. Dan keadaan Alicia dalam self portrait tu dia bogel, dan rambut dia berjurai sampai lantai. Dan lepas tu keadaan rupa dia punya self portrait tu dia macam ni. Dia tengah tengok, dia kira macam dia tengok audience. Macam tu. Macam Mona Lisa kan tengok audience kan. Dia macam tu. Tapi dalam keadaan macam ni. Tu contoh dia lah. Kira lukisan ni memang dikecoh lah. Sebab Alicia ni dia seorang pelukis yang famous. Jadi macam bila dia lukis self portrait ni, after kejadian pembunuhan ni, semua orang nak tengok apa macam mana lukisan dia ni. Dan dia letak pula signature Alcestis tu. Jadi macam semua orang tahu kisah, macam orang carilah kisah Alcestis ni. Lepas tu macam dia bunuh husband dia. Tapi kisah Alcestis ni, dia mengorbankan diri dia untuk husband dia. Jadi macam apa pengorbanan yang Alicia ni buat yang menyebabkan dia bunuh husband dia? Itu questions dia. Jadi dalam perbicaraan dekat mahkamah, kira lawyer yang defense Alicia ni cakap lah, Alicia ni mungkin di abuse oleh husband dia. Jadi dia membuat satu tindakan yang drastik lah. Terus dia pergi bunuh husband dia. Lawyer yang lawan tu pula kata tak mungkin Alicia ni bunuh husband dia macam boleh dikatakan boleh bunuh dalam secara seorang diri lah. Sebab apa yang peliknya, keadaan husband Alicia, si Gabriel ni, dia duduk atas kursi, tangan kiri kanan diikat dan kaki kiri kanan diikat. Kalaulah Alicia ni dia nak bunuh husband dia, mesti depa dorang ni ada pergelutan. Mesti ada gaduh dulu kan sebelum tu. Memang akan ada pergelutan. Dan Gabriel ni husband, lelaki, dia mesti boleh lawan si Alicia ni. Alicia ni perempuan je, macam dia boleh lawan. Tapi keadaan suami dia tu macam tiada paksaan. Macam terduduk elok je. Tak ada pun macam ada cakap ke apa ke, tak ada. Jadi lawyer assume, dia kata mungkin Alicia dengan Gabriel ni, depa ni buat projek yang ganas-ganas tu. Projek yang ganas-ganas tu, kira projek depa tu kira tersalah langkah. Tiba-tiba end up dengan tragedi, tertembak. Dalam mahkamah pun Alicia ni memang tak cakap sepatah haram pun. Dia macam duduk, dia tonong je. Memang tak boleh nak buat apa lah dengan dia ni. Dia memang diam je. Jadi disebabkan respon yang macam tu, kira lawyer yang defense diri dia, yang defense si Alicia ni, tak mau dia dijatuhkan hukuman mati. So lawyer dia ni macam buat conclusion, kata Alicia ni dah macam jadi tak betul lah. Sebab tu kot dia bunuh husband dia. So sebab tu yang sekarang ni efek dia jadi trauma. Dia tak bercakap.
Jadi apa yang dia minta dekat mahkamah, apa yang lawyer ni minta dekat mahkamah, dia kata letakkan Alicia ni dekat hospital sakit jiwa. Lepas tu mahkamah pun decide memang jatuhkan hukuman dekat Alicia ni dengan menghantar dia di hospital sakit jiwa. 6 tahun selepas kejadian, tiba-tiba ada seorang lelaki ni, nama dia Tio. Tio ni merupakan seorang psychiatrist. Jadi dia ni macam baca lah pasal kes Alicia ni dan dia rasa macam dia nak tahu sangat kisah ni. Dia macam nak kaji lah, dia nak merawat lah si Alicia ni. Kenapa Alicia ni lepas dia bunuh husband ni dia jadi diam. Jadi si Tio ni pun apply lah kerja dekat hospital di mana Alicia ni dirawat. Tio ni dia memang terror lah dalam bidang dia. So dia ni macam kira diterima kerja serta-merta. First day waktu dia kerja dekat hospital sakit jiwa ni, so biasalah bila first day waktu kerja, kenal lah dengan semua staff, kenal lah dengan semua doktor, kenal dengan your boss. Lepas tu you tengok lah you punya surrounding kan. Lepas tu daripada jauh kira Tio ni dia nampak ada Alicia duduk dekat satu sudut. Kira Alicia ni dia tak bergaul lah dengan patients yang lain. Dia kira duduk seorang dia je. Lepas tu bila Tio ni dia dah berkenalan dengan semua staff apa semua, jadi dia pun berkenalan dengan doktor yang merawat si Alicia ni. Lepas tu Tio ni dia request dekat bos dia, dia kata dia nak ambil kes si Alicia ni. Dia kata dia nak rawat si Alicia ni. Bos dia kata okey je, hang boleh je ambil kes Alicia ni, tapi hang kena minta kebenaran juga dekat orang yang merawat Alicia ni, sama ada dia nak bagi ataupun tidak. Jadi bila Tio ni dia dah kenal dengan doktor yang rawat si Alicia ni pun, dia pun request lah. Lepas tu doktor tu pun macam, oh kenapa hang nak kes ni? Macam Alicia ni macam memang dah tak boleh buat apa pun. Tio kata aku memang interesting lah, memang nak sangat merawat si Alicia ni. Aku memang berminat lah dengan kes dia ni, sebab kes dia ni macam yalah minat lah. Doktor tu pun bagilah file report dekat kes Alicia ni dekat si Tio ni. Dalam file report biasalah dia tunjuklah semua perkembangan si Alicia ni, ubat apa yang dia makan dan apa yang Alicia ni buat, aktiviti dia, semualah, semua report. Dalam report tu memang ada state yang kata Alicia ni memang tak bercakap, dan Alicia ni dia pernah attack seorang patient ni, di mana dia memang attack teruk lah, dia belasah teruk lah patient tu. Jadi bila Tio ni dah dapat rujukan tu, Tio ni pun mulalah mengkaji tentang background si Alicia ni. Macam mana rupa childhood dia, macam mana, apa yang menyebabkan si Alicia ni bertindak terus drastik dengan membunuh husband dia tiba-tiba. Tio ni pun carilah sejarah rawatan, bukanlah sejarah rawatan, ada tak Alicia ni pernah masuk hospital sakit jiwa ke, ada depression ke, apa ke. Memang Tio ni tak jumpa apa pun. Jadi macam Tio ni dia macam frust lah. Tio ni dia kata tak boleh jadi ni, aku kena cari juga sejarah pasal Alicia ni. Jadi bila kita nak check sejarah orang, apa yang first thing yang kita cari adalah dia ni, family dia siapa. So Tio pun carilah family si Alicia ni siapa. Dia ni ada mak bapak ke tak, ada adik-beradik ke tak. Apa yang Tio ni jumpa, dia Alicia ni dia ada pakcik dengan makcik, dan makcik dia ni adalah waris si Alicia ni lah. Jadi Tio ni pun call lah pakcik dan makcik si Alicia ni, dan dia call dua-dua. Lepas je dia cakap, kata oh aku ni doktor psikiatris si Alicia, aku nak tanya beberapa soalan. Lepas tu dia pun terus letak telefon. Jadi macam Tio ni dia macam buntu lah. Pencarian si Tio ni kira mati tengah jalan. Okay, nak cerita sikit karakter Tio ni. Tio ni dia ada wife dia ni nama Katie. Katie ni merupakan seorang pelakon teater lah. Jadi Tio dengan wife dia ni memang have a happy marriage lah, perkahwinannya bahagia. Tapi Katie ni sebabkan dia pelakon teater, jadi dia pun macam sama busy juga dengan si Tio ni. Lepas tu Tio ni sejarah dia ni macam ada masalah dalaman juga, di mana sampai sekarang dia ada seorang psikiatris
yang dia jumpa setiap minggu untuk ceritakan masalah yang berlaku. Dalam salah satu part dalam buku ni, dia ada cerita part di mana Alicia ni dia ada diary. Diary dia ni memang dia ceritalah segala aktiviti dia tentang Gabriel, suami dia, dan apa masalah yang berlaku dalam marriage dia ni. First entry dalam diary si Alicia ni, dia ceritalah life dia dengan Gabriel ni. Dia memang bahagia gila, dia memang sayang gila dekat Gabriel ni. Dan Gabriel ni pun layan dia dengan elok. Memang Gabriel ni pun sweet lah dengan dia. Lepas tu ada second entry, Alicia ni dia macam satu hari tu dia rasa macam sedih, dia rasa macam takut. Sebab dia teringat zaman kanak-kanak dia. Dalam diary si Alicia ni dia cerita waktu zaman kanak-kanak dia, Alicia ni dia ada seorang mak. Alicia ni cerita waktu dia kecil-kecil, mak dia ni bunuh diri depan dia. Macam mana mak dia bunuh diri? Mak dia ni bawa dia pergi drive naik kereta tau. Alicia ni dia duduk belakang, kira pakai seat belt lah. Lepas tu mak dia bawa kereta tu punya laju, lepas tu langgar dinding dengan sengaja. Kira Alicia ni dia rasa macam kenapa mak dia nak bunuh diri macam tu. Macam sebenarnya mesti mak dia bukan nak bunuh diri. Tata mak dia ni macam nak bunuh dia. Tapi yang termati itu mak dia. Jadi disebabkan kejadian tu macam dia jadi trauma lah nampak mak mati depan mata kot. Dan dia rasa macam mak dia nak bunuh dia juga. Bila dia jadi trauma macam tu, so dia ada rasa takut yang dia akan jadi macam mak dia. Dia macam akan jadi tak betul lah, hilang pedoman macam tu. So Alicia ni dia macam sedaya upaya lah. Okay, tak, aku tak macam tu. Okay, aku tak macam tu. Back to timeline di mana Theo ni merawat si Alicia ni. Theo ni kira dia nak jumpa si Alicia ni lah, nak start session dia dengan si Alicia ni. Tapi first thing yang dia buat sebelum dia start, dia pergi jumpa bos dia. Dia kata, aku nak kurangkan dos ubat si Alicia ni. Bos dia kata, kenapa nak kurangkan kan? Memang itu adalah dos yang dia perlukan. Lepas tu Theo kata tak, sebab dia macam tengok dos-dos tu. Dia kata ada satu ubat tu macam actually Alicia ni dia macam overdose. Lebih kurang macam kita bagi ubat dekat kuda, tapi dia bagi kat Alicia ni. Jadi dia nak kurangkanlah dos tu so that dia boleh communicate dengan Alicia ni better. Sebab depa kan macam dekat hospital sakit jiwa, depa bagi ubat dos yang membuatkan patient ni rasa tenang, chill lah, macam high lah. So bila dia kurangkan dos tu, boleh membuatkan si Alicia ni lebih waras, lebih sedar, lebih sedar, dan dia boleh mana tahu dia boleh communicate dengan si Theo ni. Jadi bos dia bila dengar Theo explain macam tu, bos ni pun macam okey lah, buatlah, try je lah dulu. Jadi bila Theo ni dia dah kurangkan dos si Alicia ni, dia pun mulalah start session dia dengan si Alicia ni. Kira dalam session ni dia face to face lah dengan Alicia. Dia dan Alicia sahaja, mereka berdua sahaja. Theo ni pun memperkenalkanlah diri dia. Dia cakap dia adalah doktor baru, nak merawat. Kira macam sembang santai. Lepas tu Alicia ni dia diam je. Lepas tu tiba-tiba dia tenung si Theo ni. Bila Theo ni dia dah kenalkan diri dia, jadi dia macam tak tahu nak tanya apa dia dekat Alicia ni. So dia pun macam tengok juga si Alicia ni. Alicia ni tenung Theo ni memang lama gila. Dalam 50 minit macam tu lah. Dia tenung je. Lepas tu kira macam dah 50 minit kan tenung each other. So Theo ni pun macam okay, session kita dah nak tamat ni. Aku ni nak tolong hang, nak pulihkan hang. Jadi kata kita macam have trust each other. Lepas Alicia ni dah tenung si Theo ni 50 minit, Theo pun tenung dia. Jadi session dia pun macam dah nak habis lah. Theo ni pun macam okay, kita ni dah nak habis session dah. So aku ni nak tolong hang, and hang kena. Lepas dia cakap macam tu je, tiba-tiba Alicia ni macam serang dia.